Dan pastinya di meja analisis awal ni, Haji Nazri Kahar telah pun bersedia untuk memberi tumpuan penuh kepada perkara ini pukul 10 malam nanti, dan pada masa sama beliau akan berkongsi pandangan serta memberi tumpuan juga terhadap perkara-perkara yang menyentuh tentang teknologi makanan UK, makanan serta memastikan pengurusan status halal itu. Mungkin Haji Nazri telah pun bersedia di sana. Ya, Haji Nazri, bukan mudah untuk menguruskan kesahihan produk halal ini kerana ia memerlukan kepastian dan juga memberikan keyakinan kepada orang awam. Itu yang paling utama dalam kita melihat isu coklat yang berlegar pada hari ini. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Shahila Abdul Muttalib, pakar teknologi makanan Pusat Pengajian Sains Kimia dan juga Teknologi Makanan UKM. Prof, apa yang kita boleh belajar daripada polemik ini yang berlaku pada hari ini? Kerana kita tahu keyakinan di kalangan orang ramai agak berkurangan, dan juga isu ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya pihak JAKIM. Apabila isu ini dikeluarkan pada awalnya oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, baru disahut oleh JAKIM, kemudiannya dia ambil semula produk oleh pihak syarikat yang mengeluarkan, dan pelbagai ulasan akhbar ataupun press conference dilakukan oleh pihak NGO dan sebagainya, orang persorangan terutama di media sosial. Maksudnya ia menjadi polemik yang begitu besar, Prof. Begini, apabila kita dapat satu isu tentang halal, selalunya kita mesti tangani secara bersepadu dan juga keputusan mestilah tepat. Ya. Jadi ini saya bagi contoh, jika katakan jabatan ataupun Kementerian Kesihatan dia dah dapat satu sampel yang positif, maka apa perlu tindakan yang perlu dibuat ialah mewar-warkan, memberitahu kepada JAKIM, sebab JAKIM adalah memberi kata putus sama ada sesuatu produk itu halal ataupun tidak. Jadi dia perlu mewar-warkan kepada pihak JAKIM, dan pihak JAKIM akan mengambil sampel yang sama daripada batch yang sama dan dihantar ke Jabatan Kimia. Daripada pengalaman saya, apabila setiap sampel tu dia dikatakan positif, kita akan gunakan 2-3 makmal. Macam contohnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, kita ada bekerjasama dengan Biotech Sdn Bhd, dan kita akan lihat dia batch yang sama adakah mengandungi porsin DNA ataupun tidak. Jika kami ada 2-3 lab yang memberi keputusan yang sama, maka kita baru pastikan hanya satu badan sahaja yang boleh memberikan kata putus bahawa produk ini tidak halal. Itu dari sudut proses dalaman ataupun SOP yang sepatutnya dilakukan, dan saya percaya SOP itu sudah ada, tetapi mungkin dari sudut pelaksanaan ada beberapa keraguan di situ ataupun beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera oleh pihak-pihak yang berkenaan. Yang keduanya, dalam keadaan masyarakat bermaklumat dengan teknologi ICT dan juga media sosial, bagaimana kita berkomunikasi yang dengan efektif dalam menangani isu ini, Prof? Selalunya bila itu sebab tu, bila ada satu berita mengenai macam isu halal ni, sebenarnya kita tidak perlu melenting terlebih dahulu, kerana isu ni perlu ditangani dengan saksama. Sebabnya kita tidak mahu katakan sampel tu negatif dikatakan positif ataupun positif kita katakan, dan pihak umum pun agak melenting dengan keputusan ini. Apa yang perlu dibuat ialah bila menerima berita begini, perlu beri ruang kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk selesaikan isu ni terlebih dahulu. Selepas tu kata putus akan diberikan oleh JAKIM. Sebab tu maknanya apa yang diberikan oleh JAKIM ialah mestilah dia finalize. Sebab tu apabila kita menerima macam produk coklat, sebab bila kita bercakap dengan tanpa ilmu ni, kita akan tersasar daripada keputusan yang sepatutnya lah. Sebab tu bila kita terima macam produk bercoklat ni, ada sebab kenapa produk coklat ni tidak ditambah dengan lelemak babi. Kerana dia tidak lelemak koko di dalam coklat, bila bergabung dengan lelemak babi tidak membentuk struktur habrul-lelemak kekisi yang stabil. Jadi dia tidak logik untuk diletakkan lat di dalam koko. Dan selain daripada itu, peraturan makanan daripada Eropah Direktif 2000/36 juga melarang meletak lelemak haiwan di dalamnya kecuali susu sahaja. Produk susu sahaja. Jadi jika mereka menambahkan katakan lemak tumbuhan lebih daripada 5%, dia tidak dikatakan coklat, dia dikatakan compound coklat. Jadi sebab tu susu tu diletak selain daripada cita rasa dia juga menyebabkan dia anti bloom, tidak menyebabkan coklat itu rosak.
Itu begitu kompleks sebenarnya apabila kita ingin mendapatkan kepastian dalam sebarang sampel yang diuji di makmal yang diberikan oleh pihak berkenan. Mungkin Ash ada soalan untuk Prof. Madya Dr. Syahila. Prof, ada kenyataan di mana kita juga bercakap ketika mana Datuk Seri Jamil Khair Baharom juga menyebut tentang kemungkinan produk yang telah pun dikaji di awalnya yang disahkan melalui DNA bawah di peringkat Kementerian Kesihatan itu katanya mungkin tercemar. Jadi bagaimana untuk kita faham coklat yang berbungkus itu boleh tercemar? Okey, kalau saya lihat daripada keputusan yang diberikan, dia mengatakan bahawa yang positif tu ialah di bahagian hazelnut, hazelnutnya. Jadi kalau katakan hazelnut tersebut goreng katakan dengan minyak recycle, is a possibility. Maknanya ada kemungkinan terdapatlah trace DNA, porcine DNA di situ, sebab kadang minyak recycle ni pun most probably yang kita dapati daripada kajian terdiri daripada ayam dan juga lembu lah. Sekali-sekali ada juga terdapat porcine DNA tapi mungkin dia dilute lah kat situ, maknanya dia kecairan di situ ya. Jadi kalau possibility di situ. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, produk coklat ni agak bila saya terima keluar berita daripada KKM, saya kata my first thing fikiran saya ialah antara false positif ataupun contamination. Sebab contamination ni maknanya apabila trace DNA tu very low amount, mungkin ada contamination di situ. Tapi sumber-sumbernya kita tidak tahu. Sebab tu dari segi persampelan pun perlu diambil kira dalam menentukan kesahihan porcine DNA itu, suatu produk tersebut mengandungi DNA babi atau tidak. Okey, Prof, kita tahu rantaian proses untuk menentukan kesahihan halal itu begitu panjang daripada mula ia diproses ataupun raw material hinggalah berada di rak, itu barulah di-endorse ataupun diberi jaminan halal oleh pihak yang berkenaan. Itu yang akan kita bincangkan Ashad malam ini dalam analisis awal ini 9.30 malam. Saya akan terus bersama Profesor Madya Dr. Syahila dan terus bersama Ashad.